Okay. Ada orang dia suka gila para Nabila. Okay. Ada orang minat Baby Shima. Sayang, aku rindu sikap menjamu yang dahulu. Tapi untuk beginner anda cari dari trainer. Anything yang antara range 500 ke 600 harga retail sebelum diskaun, anda dah boleh dapat kasut retail. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Al-Umi Channel. Hampir setiap minggu kita review kasut running dan hampir setiap minggu lah orang masih bertanya dengan saya bagaimana nak beli kasut running. Kasut running apa yang baik? Bro, recommend lah kasut running apa saya nak beli. Jadi soalan tu terlalu general. Tetapi walau bagaimanapun saya pernah share banyak kali tips-tips membeli kasut running ikut saiz kaki, mengikut jenis kaki, mengikut bajet, dah banyak kali dah. Tetapi special untuk anda tahun 2024 ni, kita buat sharing atau video yang terbaru untuk tips membeli kasut running yang sesuai. Keyword dia yang sesuai. Kadang-kadang tips saja tapi tak sesuai pun tak guna juga. Kasut running untuk anda, jangan buang masa. Ini video yang sangat best. Anda kena tonton sampai habis sebab ia akan menjawab persoalan-persoalan anda. Dan maybe video ini fokus kepada pemula ataupun beginner-beginner yang nak mencari kasut running. Okey, jadi jangan buang masa. Anda kena tonton sampai habis. Tetapi macam biasa, ini slot wajib saya. Dan ada permintaan dari sahabat saya. Bak kata sahabat saya dari Senawang, Negeri Sembilan. Geng-geng parih ini kan. Yeah. Don't wait long-long. Siapa yang belum subscribe. Yeza and thank you. Bila sebut tentang kasut running, ada 2-3 kata-kata hikmah ataupun quotes yang memberi banyak makna yang mendalam terhadap diri saya dan dalam masa sama memberi saya inspirasi. Dan yang pertamanya adalah dalam setiap kasut running ni ada magic. Ada magic yang tersembunyi. Bukanlah kasut tu bagi anda kuasa sihir ke, kuasa mistik ke. Bukan. Maksud magic tu saya bagi contoh daripada seorang yang tak sihat. Seperti saya nak reflect diri saya tak suka cerita orang lain, saya suka cerita diri saya sendiri. Jadi sebabkan kasut running lah, saya mengenali dunia running, saya membeli kasut running yang sesuai, saya makin minat dan semakin mendalami dunia running walaupun saya bukan seorang atlet, bukan seorang elite sebab kasut running. Kasut running tu kalau anda tak percaya, saya selalu cakap, anda tengah down je, tak ada idea ke atau tak ada motivasi nak running, beli kasut running baru. Confirm terus nak berlari malam tu juga. Saya biasanya saya tidur dengan kasut running malam tu. Okay? Antara quotes-quotes yang seterusnya adalah bak kata Michael Jordan, bukan tentang kasut sebenarnya, tetapi tentang bagaimana anda nak guna dengan kasut tu. Itu sangat mendalam. Okay, dan yang lain-lainnya yang saya selalu sebut dalam kasut running ni, kasut running ni tak ada yang sempurna. Tak ada kasut running yang sempurna, tetapi tak ada kasut running yang tak baik. Mungkin tidak sesuai dengan anda. Okay? Itu sekadar selingan sebab keyword saya hari ini adalah beginner. Sebab apa yang tentang kasut running magic tu, saya sebenarnya baru-baru ni last week, kalau siapa follow saya ke Instagram dengan Facebook, saya jual kasut-kasut running saya yang masih baik. Pada saya kalau nak jual, biar dalam condition baik. Reason saya nak jual tu, ada kasut tu saya dah ada 3 pasang yang color yang sama. Kemudian ada kasut tu saya ingat terlalu baik tetapi saya tak pakai. Dan ada kasut tu memang saya sengaja nak jual dengan harga yang murah. Dari serendah RM80 dan yang setinggi RM300 tu yang Super Blast 1 color merah tu. Mileage baru 40. Tapi yang paling special ni, kasut Magic Speed 3 Limited Edition Tokyo Marathon 2024 color pink, isteri saya punya. Tapi orang terkejut kenapa sanggup jual kasut tu Sebenarnya masa kat Tokyo tu saiz dia dah tak ada. Bini saya nak beli juga dengan harapan konon-konon kasut tu kembang lah. Dah beli haram, sama aja. Lala dia pakai 2 kali je. Rezeki sahabat saya, saudara Hussein, yang paling menyentuh hati saya, kasut tu dia bagi hadiah anak dia. Bila dia buat video reaksi anak dia tu macam, weh, saya memang touching macam nak bergenang air mata tengok happynya anak tu. Kasut tu maybe harga 300 tapi nilai bagi seorang anak dan ayah ketika momen tu pada saya tak ada nilai invaluable. Maksud dia terlalu besar nilai tak boleh ternilai. Okay, sangat happy. Itulah magic dekat kasut running dalam dunia sebenar berlaku depan mata saya. Okay, A few moments later. sekarang saya nak pergi step-step bagaimana anda nak membeli kasut running yang sesuai. Ingat keyword dia sesuai. Kalau biasa-biasanya klise yang saya pun sendiri buat,
Standard nak cari kasut running mesti dia nak check kaki anda. Jadi benda tu dah memang basic. Sebab apa dia nak check kaki? Dia nak tengok pronation anda, over pronation ke, anda punya arch, flat foot ke, high arch ke. Kesudahannya nanti apa tahu? Ada dua pilihan je. Neutral, stability. Neutral, stability. Tetapi kalau kita cerita 5 tahun lepas, info ni maybe reflex. Tetapi dalam konteks hari ni, tahun 2024, teknologi dah berkembang pesat, dah berevolusi. Dan kebanyakan kasut-kasut running ni, walaupun dia neutral, tapi sebab teknologi dia, dah ada protection, material dia, design dia, geometri dia, kaki anda maybe tak sesuai pun, maksud dia flat foot, boleh pakai neutral, tak ada masalah. Sebab kasut-kasut stability ni dia sebenarnya memboringkan. Dia keras, dia berat, sebab dia stable kan, stability. Tapi hari ni pun dah banyak option lah. Saya dah banyak review tentang kasut-kasut tu. So, saya tak akan bagi yang tu. Perkara pertama, bila nak beli kasut running, soalan saya tanya balik pada orang. Yang pertama dia pokok adalah apa dia? Dia kata orang abang tak sedap. Soal abang buka hati nombor 1. Abang... Bukan yang tu. Budget. Budget ni yes, anda punya kewangan. Budget ni saya dah pernah cerita dalam video yang lain tentang range harga, definisi mengikut harga. Anything bawah 600 tu still mampu milik. Sebab dulu maybe contoh RM10 tu besar nilai dia. Sekarang RM10 pun anda seksa nak cek makanan bernilai RM10. So 600 tu sangat reasonable dan bawah 300 dia murah. Maknanya range 600 tu mampu milik, bawah 300 sangat murah. Dan saya dah review kasut-kasut serendah 100 lebih pun ada. Dan terpulang pada anda lah kalau nak tonton Okay, so pertamanya bajet anda. Sebab apa bajet penentu? Sebab nanti kalau saya sembang, corner sana corner sini, lalas pergi kat Apa Fly 3. Pergi kat debate atau elite. Sekali tak ada bajet. Okay, tapi bajet tu pun boleh dibincangkan. Maybe anda tak sesuai beli ketika itu. Belilah off season sikit. Tapi kasut-kasut yang ni susah nak dapat dia diskaun. Jadi bajet tu penentu. Sebab bila anda sebut bajet, senang kita nak slim down ikut harga mengikut kemampuan anda. Tapi bajet ni pun subjektif. Anda boleh beli ketika masa bila, beli ketika murah, beli di outlet-outlet macam Mitsui, JPO, itu pun banyak video saya dah buat. Semua belakangan ni agak sibuk, maybe kita boleh buat the return of Mitsui atau JPO. Mana kita tahu ada lagi yang murah yang tengah meletup-letup sekarang ni kan. Dan biasanya bajet ni semestinya anda beli kasut baru. Kalau anda dah menggelitir sangat nak kasut baru, anda kena hadap harga mahal. Kalau anda sabar boleh beli off season, anda boleh dapat banyak murah. Kadang-kadang serendah 40%, 60% saya pernah buat. 60% punya video gila. 70% pun ada kot, tapi sangat rare. Tetapi kena ingat satu cons dia pula, kontra dia pula bila beli kasut off season ni. Sebab anda kena ingat, kasut running ni dia macam tayar kereta. Sebiji macam tayar kereta sebab ada elemen getah. Dia ada expiry date, dia ada mileage. Even though kasut tu tak pernah pakai, kosong mileage, tetapi getah tu ada elemen selepas 2 tahun atau 3 tahun. Karakter getah tu mati. The rubber is dead. So, anda kena ambil consider benda tu Maybe saya boleh cerita dalam video yang lain bila kasut-kasut dah expired pula, mileage dah habis. Tetapi expired tu dalam konteks ni, bukan yang tak boleh pakai terus. Pakai jalan, pakai bergaya tapi buat lari kurang sesuai. Yang keduanya, penting, memang penting. Brand apa yang anda suka? Nanti kan bila saya duk cerita bang kasut apa, saya duk berbuih cerita New Balance Rebel, rupanya dia tak minat New Balance, dia minat Puma. Jadi anda kena spesifikkan lah. Sebab bila anda dah tahu bajet berapa, anda dah tahu brand apa yang anda suka. Sebab brand ni berkenaan minat. Brand ni macam saya selalu bagi analogi Fazura dengan Nabila tapi Fazura kita tukar orang lain lah. Kita tukar Fazura kepada Baby Shima lah. Sayang, aku rindu sikap manjamu yang dahulu. Ada orang dia suka gila Farah Nabila. Itu bini orang Baby Shima masih single. Ada orang minat Baby Shima. Jadi taste tu susah nak diubah. Tapi saya macam ni lah. Saya pun ada brand yang saya suka. Tetapi saya nak semaikan dalam minda anda. Jangan terlalu taksub dengan brand. Minat tu okey. Tapi bila terlalu taksub, ada tahun tu brand tu keluar Hauk punya line up. Jadi anda tetap nak brand tu, pakailah Hauk. Jadi macam saya, walaupun saya minat setengah-setengah brand tu, saya masih open kepada mana-mana brand yang saya nak cuba dan saya rasa berkualiti, bagus dan sesuai untuk saya. So, nombor 2 brand. Kita bagi kepada nombor 3. Nak guna untuk apa? Ada orang dia nak beli untuk race. Ada orang dia nak beli untuk speed work. Ada orang dia beli untuk recovery. Ada orang dia nak beli versatile. Tapi untuk beginner, saya nasihatkan cari kasut-kasut yang versatile. Kasut-kasut versatile ni contohnya macam, kalau nak sebut nanti, orang kata ditaja kan, saya tak ditaja. Kasut-kasut versatile ada banyak. Anda tengok Daily Trainer. Super Trainer kalau bajet, dia berbalik pada bajet. Sebab tu bila ada bajet, anda boleh cerita nak Super Trainer ke Daily Trainer. Tapi untuk beginner, anda cari Daily Trainer. Anything yang antara range 500 ke 600 harga retail sebelum diskaun,
anda dah boleh dapat kasut daily trainer yang versatile. Sebab ada orang dia nak guna untuk kedua-duanya. Dia nak guna untuk training dan dia nak guna untuk race. Cari kasut super trainer, tapi bajet kena up sikit lah. Orang nak guna untuk trail. Saya cerita berbuih-buih punya nak guna untuk trail. Ada orang nak guna untuk track. Jadi ada macam-macam. Ada orang dia suka profile yang berbeza. Dia suka cushion tebal. Ada orang suka profile yang cushion tipis. Ada orang suka drop, zero drop. Ada orang suka drop 10. Macam-macam. Jadi yang tu yang penentu. Untuk nombor 3-nya, kasut tu nak guna untuk apa dan bagaimana. Seterusnya, kalau pertama kali anda nak beli kasut tu, even though anda season runner, yang terbaik adalah test. Sebab tu, runner ni tak sama dengan beli orang minat sneakers dan sebagainya. Sneakers ni dia boleh agak-agak size lebih kurang sama sebab sneakers ni pakai untuk berjalan. Berbeza dengan running, dia perlu pergerakan, dia perlu ke longevity, dia perlu adaptability. Jadi terbaiknya pergi outlet. Tapi saya simpatilah, yang ni saya faham. Sebab banyak outlet-outlet besar ni dekat KL lah, dekat Lembah Kelang. Yang duduk Penang, yang duduk Ipoh, yang duduk Kelantan, duduk Perlis. Tak ada outlet-outlet seperti ada di Lembah Kelang. Yang tu salah satu cara anda try dapatkan personal shopper ke, ataupun kirim kawan, atau datang sendiri ke sini. Kebetulan kan, datang bila musim-musim kasut baru diperkenalkan. Ada macam-macam cara lah. Saya recommend try dan test. Macam mana nak try dengan test? Pastikan nak test tu pakai stokin running yang anda nak pakai nanti. Jangan pakai stokin yang tebal-tebal. Stokin yang saya biasa pakai Pacifico ataupun Steigen. Pakai stokin running masa anda nak test sebab anda akan dapat fitting yang sesuai, true to size. Kemudian kalau boleh, biasa kat kedai running ni dia dah ada treadmill. Test lari terus. Ataupun ada setengah kedai macam Puma dekat Sunway, dia ada track kecil dalam tu. Lari je selama memang dia nak buat lari. Sebab tempat jual kasut running macam kat overseas, besar tempat dia. Saya pernah dekat pavilion, dekat saya lari kat luar pavilion tu, owner dia bagi. Buka kasut sampel okey lah. Saya lari keliling tu. Kita nak test. Tu beza running dengan kasut-kasut jalan, kasut-kasut lifestyle. Kalau boleh, ikatan tu betul lah. Lock dia dapatkan lockdown yang betul. Dan kalau tak ada kedai, macam saya katakan tadi, pinjam kawan yang ada kasut seumpama test. Pastikan sizing betul. Saya pernah buat macam tu. Ketika Zoomfly nak keluar luar, saya pinjam, saya dapatkan size terus. Saya terus order online lah sebab ada masa tu dah mengelupur tak tahan. Order terus, tapi sizing dia betul. Dan yang terakhir sekali, utamakan keselamatan. Utamakan keselesaan. Utamakan protection. Dan kalau boleh, jangan yang berat sangat. Especially beginner ni, anda baru nak mula lagi, anda baru nak build up mileage. Kalau anda cari kasut yang berat-berat, nanti anda dah menyampah nak berlari. Sebab bila berlari je, kaki sakit. Dan kena ingat bila nak berlari, bila kaki sakit tu, dia ada cerita lain. Ada video lain saya dah pernah share. Antaranya, dia belum break in. Anda kena pastikan ciri-ciri tu ada bila nak beli. So, macam mana nak tahu benda tu? Tontonlah review-review. Saya yang ada banyak kasut-kasut ni, anda tontonlah. Okey dah, banyak lagi lah. Bukan saya seorang lah kan. Boyo je kan. Dan yang tambahan kat sini, design lah. Design tu main peranan tau. Okay, sebab design ni, macam sekali lagi, kita balik kepada Baby Shima dengan Farah Nabila. Ada orang memang dia tengok cutting Baby Shima tak boleh tahan. Ada orang tengok Farah Nabila biasa-biasa saja. Jadi, selera orang berbeza. Anda tak boleh paksa lah orang tu suka kasut New Balance 1080. Padahal, dia suka kasut Puma Deviate Nitro. Itu berbeza. Tetapi, dari segi design ni, dia pun subjektif. Ada design tu, dia biasa-biasa. Tapi dia tukar colour. Macam saya tak boleh tahan lah colour pink. Terus jadi meletup. Terus jadi mengecik macam Vaporfly 3 ni. Saya tak boleh tahan pink. Tu bergaduh-gaduh nak beli tu. Okay? Jadi, dan anda pastikan sebab apa? Kasut ni kita nak pakai, kita happy. Bila design cantik, especially bila anda masuk event dan sebagainya, ambil gambar, tengok gambar kasut apa. Sebab tu saya tak suka kasut hitam. Dia macam sambung dengan kaki. Kita biasa pakai tagging hitam. Dia macam sambung jadi dia kurang lawa. Hitam ni maybe kasut kerja. Sebab tu design pun penting. Pilih design yang anda suka, bukan saya suka ataupun yang Kofozi suka. Okay? Squishy, but it's not decompressing. So, kalau boleh, beli di sumber yang betul. Maksud sumber dia betul tu, maksud dia anda tak kena scam lah. Macam saya pernah kena scam. Beli Vaporfly, datang kasut sekolah dan beli dengan harga yang sesuai. Tak ada kena scalper. Kasut harga 500, bayar 1000 walaupun dia ori. Dan, jadi di kesempatan ni, saya masih nak iklankan kepada anda, masih boleh register 2 event yang saya support dan saya join insyaAllah, iaitu Puma Nitro Night Run 2024 di Putrajaya. Gunakan promo kod saya Puma Alrumi 10, dapat diskaun 10%. Dan lagi satu yang paling menggelitis, saya pun tak tahan nak join, iaitu GSC Popcorn Run 2024 di IOI City Mall Putrajaya 1 Disember ini. Gunakan saya punya promo kod GSC Alrumi 10, 10% diskaun. Jangan buang masa, jangan fikir panjang. Sekarang juga anda tekan link ada kat bawah ni. Okay? Jadi saya berharap video saya kali ini membawa manfaat. Kalau anda ada idea lain, boleh share kat sini. Mungkin kawan-kawan lain boleh tengok, boleh jadikan pedoman dan panduan. Dan yang paling penting apa dia? Yes, yang paling penting apa dia? Betul. Siapa-siapa yang belum subscribe, subscribe. Sebarkan kebaikan. Stay healthy, keep fit and keep running. Assalamualaikum. Yo, what's going on?